Pendekatan West Ham United mengenai perpindahan pinjaman untuk Emile Smith-Rowe dari Arsenal. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali ke channel Hisham Football Talks. Pada video kali ini saya ingin menyentuh mengenai cerita masa depan Calvin Phillips, Antonio Nusa yang dikaitkan dengan Tottenham dan juga Emile Smith-Rowe. Terdapat beberapa soalan mengenai masa depan Calvin Phillips dan juga Barcelona di dalam beberapa hari kebelakangan ini, tetapi dari apa yang saya faham dan apa yang saya baca daripada sumber yang saya ikuti, Barcelona tidak pernah menghubungi Manchester City untuk mendapatkan Calvin Phillips. Perkara boleh berubah dengan sangat cepat, terutamanya menjelang akhir bulan Januari. Tapi setakat hari ini tiada sebarang rundingan dan ia bukan sesuatu yang rapat ataupun konkret mengenai cerita tersebut. Seperti yang dilaporkan sebelum ini, ia bukan satu perjanjian pinjaman murah untuk mendapatkan Calvin Phillips. Inilah punca dan sebab Juventus meninggalkan perbincangan kerana mereka merasakan ia terlalu mahal, dan ini juga mengapa juga kelab dari Inggeris seperti Newcastle United tidak begitu yakin tentang perjanjian tersebut. Calvin Phillips amat diminati oleh banyak-banyak kelab, tetapi terdapat yuran pinjaman dan juga perlindungan gaji yang harus ditanggung oleh kelab tersebut. Jadi ia adalah tawaran yang sangat mahal. Jadi mari kita lihat apa yang berlaku pada musim panas. Namun perhatikan juga West Ham United kerana mereka terus berusaha untuk perjanjian itu dan mereka terus berharap agar Calvin Phillips akan membuat satu keputusan tidak lama lagi, tetapi ia tidak begitu mudah dan masih cerita mengenai West Ham United juga yang saya nak sentuh. Arsenal telah berkata tidak kepada pendekatan West Ham United mengenai perpindahan pinjaman untuk mendapatkan Emile Smith-Rowe. West Ham United telah mempunyai perbincangan konkret pada hari Khamis dan kemudian pada hari Jumaat mereka telah membuat satu tawaran untuk mendapatkan Smith-Rowe secara perjanjian pinjaman, tetapi Arsenal berkata tidak. Mereka tidak kerana ia tidak masuk akal. Mungkin tawaran besar boleh membawa perubahan untuk situasi financial fair play, tapi tidak secara pinjaman. Mereka juga lebih gembira untuk mengekalkan Smith-Rowe di kelab kerana pengurus mereka iaitu Mikel Arteta sangat gembira dengan pemain tersebut dan dia juga yakin potensi yang ada di dalam diri pemain tersebut. Smith-Rowe juga sangat gembira di Arsenal. Jadi walaupun West Ham United mencuba dan terus mencuba, ia tidak kelihatan seperti ini akan berlaku. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa David Moyes telah berkata benar dan mengesahkan mengenai minat tersebut, dan West Ham United juga perlu menjual pemain jika mereka mahu membawa masuk pemain baru. Contoh pemain yang harus dijual, contoh di sini seperti Berama kena pergi meninggalkan kelab. Jadi Arsenal tidak akan menerima tawaran secara pinjaman untuk Smith-Rowe. West Ham juga pasti mempunyai calon alternatif yang lain seperti pemain Stewart Bradley. Masih diminati, tetapi terdapat lebih ramai pemain di dalam senarai mereka. Dari segi pemain lain yang boleh meninggalkan Arsenal, saya juga kekal dengan pendirian saya. Ia secara terbuka untuk Cedric Soares dan lebih ramai pemain yang akan pergi. Tiada apa-apa yang akan berlaku pada peringkat ini, tetapi kemungkinan pada minggu depan mungkin ada beberapa perpindahan pemain yang akan keluar boleh berlaku. Jadi mari kita lihat nanti. Dan Bayern Munich telah mendekati Newcastle United untuk mendapatkan Kieran Trippier. Walaupun Newcastle tidak mahu kehilangan pemain pertahanan kanan mereka, tetapi perbualan dan rundingan telah bermula kerana Trippier sangat-sangat berminat untuk berpindah ke Bayern. Ia adalah satu peluang yang boleh dikatakan sangat luar biasa untuk beliau pada usia 33 tahun. Trippier telah berkata ya kepada Bayern. Jadi kini kelab berada di peringkat untuk berunding dan mencari persetujuan daripada apa yang saya faham dan baca. Ia tetap akan menjadi perpindahan tetap. Tiada peluang untuk perjanjian pinjaman. Mari kita lihat bagaimanakah Bayern akan membuat keputusan untuk meneruskan perbincangan tersebut. Tetapi perbincangan antara Newcastle dan Bayern Trippier sedang berjalan. Sasaran bek kanan utama untuk Bayern kekal menjadi ialah Nordin Mukiele dari Paris Saint-Germain. Perjanjian itu belum dimutamatkan lagi, tetapi ia tidak mudah kerana Bayern semahukan pinjaman dengan option beli. Dan yang terakhir saya ingin sentuh ialah mengenai Antonio Nusa kerana ia boleh menjadi salah satu pemain yang harus diperhatikan. Seorang pemain sayap muda yang berbakat dari klub Brugge yang menarik, dilahirkan pada tahun 2005 menjadi sasaran Tottenham. Perbualan sedang berlangsung antara Spurs dan Brugge dan perbincangan baru dijangka akan berlaku pada hari-hari berikutnya. Tidak lama lagi ia akan menjadi sangat jelas apa yang akan berlaku. Tetapi buat masa ini dari pemahaman saya ialah Tottenham mahu menandatangani pemain itu sekarang dan membenarkan dia
menyertai kelab pada musim panas kerana dia tidak mahu meninggalkan kelab beliau sekarang iaitu Brugge pada bulan Januari. Dia mahu melengkapkan musim dengan kelabnya sekarang. Bagaimanapun, ia bukan satu perjanjian dan terdapat kelab lain juga berminat untuk mendapatkan pemain tersebut. Inilah sebabnya Tottenham mahu menyelesaikan isu perpindahan ini dengan sangat pantas. Buat masa ini, peluang masih terbuka. Tetapi, mari kita lihat sama ada Spurs boleh bersetuju sesuatu untuk musim panas untuk bakat terbaik sekarang. Okay guys, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Hampa semua boleh komen mengenai pendapat hampa mengenai cerita yang saya sampaikan di bawah. Dan jangan lupa like, share dan komen. Like, share dan subscribe. Nama saya Hisham. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.